A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Imam Masjid Sultan Abahiyah, Barisan AJK Masjid, yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala akan segala urusan kita, baik kita di dunia ini maupun apabila kita pulang ke akhirat kelak. Malam ni insya-Allah kita sambung bacaan kitab kita, kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan juga wasiat-wasiat iman, yang dikarang oleh Al-Imam Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, yang wafat pada tahun 1132 Hijrah. Kita dah pun masuk pada tajuk, masih lagi di bawah perihal taqwa, di bawah tajuk bahaya maksiat. Kata pengarang rahimallahu ta'ala, orang yang beriman dengan hati dan lisan tetapi melalaikan perintah-perintah Allah, malah mengerjakan maksiat setiap hari pula, maka dirinya adalah dalam bahaya yang berat. Sekiranya orang ini tidak mendapat taufik, yakni petunjuk Allah Ta'ala, untuk segera bertaubat dari dosanya sebelum mati, dikhawatiri akan digolongkan bersama-sama kaum munafik dan kafir yang akan dilontarkan ke dalam api neraka yang membakar hingga ke pangkal hati. Baik, tajuk ni kita dah hurai dah sebelum ni. Jadi hari ni saya baca tajuk ni, kita baca laju sikit, kita terus masuk dekat wajib segera bertaubat. Terus lagi, sebagaimana yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Surah Al-Humazah ayat 6 sehingga ke 9. Api dalam neraka yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yang panas, yang panasnya, tattali'u akan naik, 'alal afidah sehingga ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup di atas mereka dalam tiang yang memanjang. Kata pengarang, wahai mukmin yang patuh, tetapkanlah dirimu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan ketaatan kepadanya dengan penuh ikhlas dan sabar. Kebiasaan ini hendaklah diteruskan hingga anda menemui Tuhan Azza wa Jalla. Baik. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad sebut kepada kita bahawa bagi orang mukmin itu kena ada dalam dirinya apa dia? Sabar, sifat, taat. Jadi kena perbanyak taat dengan sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Jadi kita ni baru masuk fasa PKPB. Maknanya ada satu benda yang wajib ada dalam diri kita, iaitu sabar. Ini sabar untuk haban dunia. Maka untuk buat taat juga dia perlu kepada satu benda namanya sabar. Yang kedua namanya ikhlas. Kerana kalau sabar saja tidak ikhlas, maka tiada terhasil bagi ibadat tadi. Sekali kita masuk dalam bab taubat. Baik. Saya cerita sikit kenapa perlu bertaubat. Moga-moga kelak dia meredaimu dan anda pun redha kepadanya. Moga-moga dia menempatkan anda di rumah kemuliaannya, iaitu syurga yang dijanjikan. Baik.
firman Allah Ta'ala, masalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukulaha daimun wa zilluha tilka ukhbal ladzina ittaqaw wa ukhbal kafirina naru. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-35. Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, iaitu orang yang bertakwa, di dalamnya mengalir sungai-sungai, buah-buahan yang tetap rasanya. Tetap rasanya. Tetap apa ni? Tetap rasanya. Wazilluha, dan juga naungannya. Itulah kesudahan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, manakala kesudahan orang-orang kafir pula ialah neraka. Baik. Terus tajuk yang baru, iaitu tajuk wajib segera bertaubat. Wahai mukmin yang menderhaka, jika anda melakukan maksiat, hendaklah anda segera kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat kepadanya dari dosa itu sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Kenapa setiap mukmin ni dia kena menyegerakan bertaubat? Kerananya orang yang menangguh taubat, yang ni menangguh taubat daripada dosa itu juga dikira dosa. Juga dikira dosa. Jadi tak apalah kalau tak dan esok-esok dah taubat, maka menangguh taubat itu sudah dikira berdosa. Sebab tu kita kena segera bertaubat. Maka orang mukmin juga melakukan maksiat, cuma membeza mukmin dengan yang bukan mukminnya, iaitu segera bertaubat ataupun tidak segera bertaubat. Dulu saya biasa sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika timbul persoalan, buat apa kita nak bertaubat kalau kita pasti esok lusa kita akan buat dosa balik? Esok ataupun lusa kita akan buat dosa balik. Baik. Maka kata Imam Ghazali, jika engkau buat dosa, maka engkau kenalah bertaubat, walaupun engkau tidak pasti sama ada engkau akan tinggal terus atau engkau akan kembali. Maka kita kena agak bertaubat. Kerana apa? Kerana orang yang tidak bertaubat lalu mati ia, maka ia dikira sebagai orang yang mati dalam keadaan berdosa. Wal-'iyazubillah. Adapun orang yang bertaubat, dia bertaubat, buat dosa balik, kemudian dia bertaubat balik, maka di antara taubat dengan dia buat dosa, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Allah Ta'ala tarik nyawanya. Maka kalau Allah Ta'ala tarik dirinya dalam keadaan dia sedang bertaubat, maka tak dikira dia orang yang berdosa, bahkan dia dikira orang yang taibun, orang yang bersih di sisi Allah Ta'ala. Semua kita ada dosa. Tak ada siapa antara dosa kecuali seorang saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi. Para wali dia tidak maksum, tetapi disebut dengan mahfuz, dijaga oleh Allah Ta'ala daripada dia melakukan dosa. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kena taubat, dia kena taubat. Antara sebab lagi kata Imam Ghazali nya, kalau orang tu dia buat dosa, dia taubat, esok dia buat dosa dan dia bertaubat, boleh jadi dosa yang dia taubat itu sebelum ni dah diampunkan Allah Ta'ala. Maka dia hanya baki, yang kalau dia mati dalam keadaan melakukan dosa, hanya baki sedikit saja. Hanya baki dosa yang barulah, bukan dosa yang lama. Dosa yang lama. Baik. Kelak jika anda mati akan menemui Tuhanmu dalam keadaan kotor dan celaka. Saya dah sebut tadi, iaitu kita kena segerakan bertaubat. Segerakan bertaubat daripada dosa itu kan kita. Tarkul wajibati tillahi ta'ala, iaitu meninggalkan kewajipan-kewajipan yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita. Maka meninggalkan segala kewajipan itu adalah dosa. Umpama meninggalkan sembahyang, dikira berdosa. Meninggalkan puasa, itu pun dikira berdosa. Lagi meninggalkan zakat juga dikira berdosa.
Ustaz, kalau meninggalkan majlis ilmu juga dikira berdosa. Kerana apa berdosa? Kerana tidak melepaskan jahil daripada diri kita masing-masing. Maka wajib kita lepaskan jahil daripada diri kita masing-masing. Kena lepaskan diri kita. Kejahilan tu wajib. Bukannya habis-habis lah. Tak yang dia kata mengaji lebat rajin apa? Tak. Ngaji hukum dia wajib. Sekadar apa? Yang melepaskan kita daripada kejahilan. Jahil akan sifat Tuhan. Jahil akan apa? Soal bicara hati kita. Lagi. Jahil mengenai sah ataupun tidak ibadat kita. Itu wajib mengaji. Seperti nak sembahyang, wajib mengaji sembahyang. Meninggalkan mengaji untuk apa sembahyang yang wajib, dia sudah dikira berdosa. Dia sudah dikira berdosa juga. Baik. Yang keduanya dosa. Jenis dosa yang kedua, iaitu dosa di antara engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan benda yang wajib, tapi Allah Taala larang. Tadi meninggalkan kewajipan Allah Taala wajib. Yang kedua melakukan dosa di antara engkau dan Allah Taala, yakni engkau melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Taala. Umpama minum arak. Makan riba, curi harta orang, itu di antara kita dengan Allah Ta'ala. Curi harta orang tak? Curi harta orang termasuk kita dengan makhluk. Curi harta orang dikira antara kita dengan makhluk. Curi harta orang dikira kita dengan makhluk. Makan riba, dan macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi. Maka ini dosa yang kedua. Maka juga wajib kita taubat. Dosa yang ketiga di antara dosa kita dengan hamba-hamba Allah Ta'ala, dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka dosa kita dengan makhluk yang lain, dengan hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain itu pecah pula kepada 5. Boleh jadi pada harta, boleh jadi pada dirinya, boleh jadi pada maruahnya, dia lagi boleh jadi pada kehormatan dia, boleh jadi pada agama dia. Ada 5 perkara. Boleh jadilah 5 perkara ni. Pertama, pada harta dia. Ni dosa kita dengan dia. Yang pertama iaitu harta dia. Maka hak ni kalau nak taubat lagu mana? Wajib kembalikan harta dia. Wajib kembalikan harta dia. Wajib kembalikan harta dia. Tak mampu nak buat lagu mana? Tak mampu nak buat lagu mana? Maka kata Imam Ghazali-nya, kamu bersedekahlah. Bersedekah, kamu buatlah amal ibadat yang banyak. Kamu niatkan pahalanya kepada fulan bin fulan. Curi harta Ustaz Zulfahmi Zamzam, maka dia pun nak pergi minta maaf ke Ustaz Zulfahmi Zamzam. Dia takut siku perut mati tang tu. Kata ada tomoy. Tomoy tak apa, jangan tomboy ya. Baik. Jadi buat lagu mana? Antaranya kita banyak bersedekah, buat amal ibadat. Kita buat benda-benda yang baik, benda-benda hasanat, maka kita niatkan pahala atas kepada fulan bin fulan. Dalam masa yang sama kena buat apa? Tetap kena kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan penuh tawaduk, dengan menghina diri. Bahawa apa? Minta kepada Allah Ta'ala supaya orang yang kita ambil hartanya itu meredai akan kita pada hari kiamat. Kalau dia tak redha, macam mana? Kita dah buat baik dah. Tengok-tengok dia tak redha juga pada kita. Maka hak ni terpaksa patah balik pada Allah Ta'ala. Kena terpaksa patah balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dosa kita dengan manusia yang pertama. Kalau Imam Abdul Wahab Sya'rani, kalau tak silap saya, baca Qul Huwallah tu 21 kali. Kalau tak silap lah, saya pun lupa dah lama. Sebutlah kitab Jawahir Luluyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. 21 kali, satu kali Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maka setiap malam kita doa kepada dia.
Kita hantarkan bacaan, ya Allah ya Tuhanku, kau sampaikan bacaan-bacaan pahala bacaanku ini kepada fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, mudah-mudahan kalau dia balik akhirat nanti, dia tengok dekat buku amalan dia, dah banyak pahala ni main mana ni, maka dia takkan tuntut dah soal dunia kat kita. Dia takkan tuntut dah soal dunia. Takat curi selipar di masjid itu tak apa, selesai. Ni hang bagi ni besar lagi. Mudah-mudahan lagu tu lah. Mudah-mudahan lagu tu. Ada makcik tanya ustaz, banyak mana ustaz? Banyak mana ikut agak-agak yang sesuai dengan harga selipar dengan pahala tu nak buat macam mana. Jadi buat zakat kita tahu agak-agak lah. Tak pun buat sampai bila-bila pun tak rugi pahala apa. Kita baca tu dapat pahala juga baca pun. Itu kalau yang melibatkan harta. Kalau yang melibatkan jiwa, nafsu makna jiwa lah, diri dia tu, maka kena apa? Sama ada kita qisas, kena qisas. Kena qisas. Tengok pada pemerintah lah, zaman lah nak buat macam mana. Qisas ada ke tak ada qisas? Kena bunuh balik. Kena bunuh balik. Lepas tu nak buat macam mana? Kalau tak mau bunuh balik boleh, kena pergi minta halal juga pada waris-waris dia. Minta halal. Saya ni minta maaf pakcik, hari tu saya bawa motor laju-laju, saya tak perasan dia duduk depan, saya terbelah dia, maka kita sengaja membunuh orang buat laju-laju. Saya hari tu mabuk, minum arak contoh, dia pergi belah dia, maka sengaja tu, dia kira sengaja. Dia kira sengaja. Jadi kena minta halal juga. Kemudian kena buat apa? Macam biasa, iaitu kena kembali kepada Allah Ta'ala dengan menghina diri juga. Mudah-mudahan orang yang kita terambil nyawanya itu juga redha kepada kita pada hari akhirat kelak. Pada hari akhirat kelak. Lagi hak melibatkan maruh. Maruh ni mau tak mau kita kena pergi duk cerita kat dia balik, minta maaf. Minta maaf. Sama antara maruh dan kehormatan, sama. Kena pergi minta maaf balik. Kena pergi cerita balik kepada orang. Kalau kita ni buat fitnah, maka kena cerita balik ke orang, saya telah fitnah beliau sekian-sekian. Maka kena buat pengumuman, kita minta maaf dan bagi tahu perkara yang sebenar. Kena cerita balik. Kalau tak berani, buat macam mana? Kena batas balik kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan fulan bin fulan itu redha akan kita. Dan juga sama aja macam kita ambil harta tadi, iaitu melakukan kebaikan yang banyak dan istighfar yang banyak. Istighfar bagi pemilik maruh tadi yang kita ganggu maruh dia. Baik. Jadi yang seterusnya dia yang melibatkan kita dengan manusia, iaitu dalam soal agama. Umpama apa? Kita mengkafirkan satu orang yang Islam dia. Kita mengkafirkan satu orang yang Islam dia. Kita kafirkan orang yang dia Islam, itu kita kafirkan dia. Maka kata Imam Ghazali, ini perkara yang paling berat, iaitu mengkafirkan orang, ataupun membid'ahkan orang, ataupun menyatakan orang itu sesat, dalalah finnar. Sebab kita buat apa dia? Kita ada buat maulid baru ni, ada orang kata kita masuk neraka belaka pasal Nabi ni pun tak buat maulid. Ada Nabi buat ceramah di masjid-masjid? Tak ada. Ada Nabi baca mahal qiyam dalam maulid berjanji dan sebagainya? Tak ada. Maka orang dia kata apa? Bid'ah. Maka akan masuk neraka lah mereka ini semua. Amboi sedap nak masuk neraka. Kalau saja duduk doa orang masuk neraka ni, tak ada beza dia dengan syaitan. Iblis ni kerja dia memasukkan orang dalam neraka. Jadi kalau kita ni kerja memasukkan orang dalam neraka, maka kita sama dengan iblis. Tak ada beza. Hakikat kita ni orang Islam. Buat apa orang Islam ni? Orang Islam memasukkan orang dalam Islam dengan maksud memasukkan orang dalam syurga, bukan menarik orang keluar dari syurga masukkan dalam neraka. Baik. Jadi dalam soal agama macam tu, minta halal kepada dia. Mesti bertaubat dan minta halal kepada orang yang kita kafirkan dia, kita sesatkan dia, kita bid'ahkan dia. Tak boleh. Tak boleh. Para sahabat
Nabi sendiri tidak pernah sebut kepada orang ramai bahawa fulan bin fulan itu munafik, fulan bin fulan ini munafik. Tak pernah sebut. Walaupun Huzaifah bin Yaman tahu, dia pun tak pernah cerita ke orang. Munafik, kawan dia munafik, kawan dia munafik. Nampak perbuatan pelik sikit, kita kata ni dia syirik, ni syirik. Tok Guru keluar dari masjid, nampak satu gambar, ada orang macam duduk sujud kat kaki Tok Guru. Orang pula terambil gambar waktu tu, pergi potong pula, bubuh habis dalam Facebook, kata ni Tok Guru sesat mengajak orang sembah kepada dia. Sembah kepada Tok Guru. Kita tak husnuzan dulu. Boleh jadi kawan tu nak pergi sambut Tok Guru, tersadung datang apa, jatuh duduk gitu. Habis orang kata apa? Dia sujud kaki Tok Guru. Tak ada husnuzan dulu. Patut husnuzan dulu. Husnuzan dulu. Di Mesir ni saya belajar banyak benda. Antaranya iaitu husnuzan, bersangka baiklah bagi setiap orang. Sangka baik dengan setiap orang. Nampak gila. Rupanya dia wali Allah Ta'ala. Pernah satu hari saya pergi ke makam Sayyidina Husin, saya duduk di sana, saya duduk di situ, saya lalu. Saya lalu. Tiba-tiba ada satu orang buta duduk depan saya, lalu. Mungkinlah hati tu bila keluar pada kelas, kita saja pergi lalu kat sana makam Sayyidina Husin, kita mungkin kata ish orang ni buat kerja jahil apa. Boleh jadi hati kata itu. Maka kata orang tua tu buta, dia kan perasaan tu, dia lalu depan dia kata, hati yang penuh takabur itu tidak akan masuk ilmu. Dia ulang. Kita pun heran. Rupanya nak kata bikat kita. Nak kata bikat kita. Maka kena husnuzan walaupun nampak dia gila. Nampak gila. Nampak gila. Padahal dia mungkin wali Allah Ta'ala. Baik. Terus lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dengan berdosa, pastilah ia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Di situ ia tidak akan mati dan ia tidak akan hidup. Orang dalam neraka dia tak mati, dia tak hidup. Nampak dia bernyawa, esok kena seksa sampai hilang nyawa, dia hidupkan balik. Maknanya dia tak ada hidup, dia tak ada mati. Dia tak ada hidup, dia tak ada mati. Dia akan hidup yang kekalnya duduk dalam syurga. Maka dia hidup, dia mati, dia hidup, dia mati, dia pun tak tahu. Seksa tu, seksa. Seksa. Kalau orang boleh seksa, kita kata apa? Baik hang bunuhlah aku. Mana dia mati habis? Tak seksa dah. Tak. Ni dia hidup, lepas tu dia kena seksa, dia mati pula. Lepas tu dia hidup balik, kena seksa, dia mati pula. Umpama tangan dipotong. Tangan dipotong, tumbuh balik, potong lagi, tumbuh balik, potong lagi. Berapa kali sakit? Berapa kali sakit? Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Kecuali yang Allah Ta'ala akan tak kekal dia. Umpama orang-orang mukmin yang melakukan dosa, Allah Ta'ala akan cuci dia dulu dalam neraka. Wal'iyazu billah. Wal'iyazu billah. Baik. Jadi orang-orang yang ada riwayat menyebut, banyaklah riwayatnya. Salah satu riwayatnya yang menyebut bahawa orang-orang yang mati dan orang yang dah selesai dalam neraka disiksanya, Allah Ta'ala akan campak mereka daripada neraka masuk ke dalam sungai syurga. Bila masuk dalam sungai syurga, maka mereka akan daripada sungai itu akan naik. Ada riwayat kata macam-macam lah. Yang kata jalan, kalau baca dalam kitab Wasail Wusul ila Syama'ir Rasul, Syekh Yusuf Nabhani ke Ismail Nabhani kata silap saya lah. Itu sebut bahawa dia jalan macam biasa juga. Kan cerita tu, saya cerita orang jahil yang masuk syurga. Orang jahil lah orang yang terakhir akan masuk syurga. Kerana jahil tu dia kena siksa lama. Kerana siksa lama. Baik. Terus lagi.
Jangan harap anda akan terselamat jika tidak segera bertaubat dari maksiat itu. Malah anda pasti menerima balasan azabnya. Sebab orang yang asi diri sentiasa terdedah kepada azab Tuhan dan bila-bila masa saja. Baik. Maka Imam Ghazali bagi kepada kita taubat. Syarat-syarat taubat, pertama menyesal. Dia mesti menyesal. Yang kedua, dia azam tak patah balik. Dia azam tak patah balik. Menyesal, meninggalkan taubat, berazam tidak akan patah balik. Berazam tidak akan patah balik. Lagi daripada lagi, kalau ada hak orang, dia mengembalikan hak orang. Dia akan kembalikan hak orang. Baik. Kalau ikut syarat tu ada 5 tu. Saya pun lupa. Saya sebut yang saya ingat lah. Itu syarat-syarat taubat. Dia ada muqaddimah bagi taubat. Muqaddimah bagi taubat tu dia ada 3. Kalau tidak ada muqaddimah taubat dan melengkapi syarat-syarat taubat, maka dia tu tak dikira orang yang dia tak dikira orang yang bertaubat. Yang pertama muqaddimah taubat itu iaitu mengingati atau menyebut sehabis buruknya dosa itu. Maka kita kena tahu, dosa ni ya Allah buruknya aku buat. Buruk sangat dosa yang aku buat. Sehingga akan disebut bahawa malaikat akan lari bagi orang yang melakukan dosa. Kerana apa malaikat akan lari? Kerana berbau busuk daripada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dia akan berpaling. Apabila berdusta atau melakukan dosa seorang hamba itu, malaikat akan berpaling kerana busuknya apa yang keluar daripadanya. Keluar daripada benda busuk. Jadi malaikat akan lari sebab busuknya dosa. Jadi malaikat tahu macam mana kita nak buat baik ni. Bila kita niat yang baik, walaupun tidak melakukan, akan keluar wangian-wangian daripada tubuh kita. Wangian-wangian daripada tubuh kita. Sebab tu bayi kalau kita duk cium dia akan ada dosa. Sebab tu tak berbusuk lah. Sebab tu dia tak bau. Masam dia pun bau sedap. Kira nak ambil bulan botol hidup hari-hari. Dia punya masam dia. Dia punya masam dia. Sungguh kalau ada orang besar ada anak, dia tahulah. Tak ada anak buat nak menakan, duk sebuh kecil-kecil tu kita cium dia. Kadang bau masam susu apa tu. Tapi sedap bau dia. Lah kita tak usah duk main cium. Duk suruh cium kita, bini kita pun marah, semua orang marah. Kan masam, busuk sungguh, kan bisa-bisa dah. Terus yang keduanya. Muqaddimah yang keduanya, iaitu engkau menyebut bahawa dahsyatnya siksaan Allah Ta'ala dan pedihnya kemurkaan Allah Ta'ala yang engkau tidak akan mampu lagi dengannya. Pertama dia kita kena ingat, kita kena sebut bahawa buruk sangat, sehabis buruk sangatlah dosa tu. Yang kedua kita kena ingat apa dia? Kena sebut bahawa siksaan Allah Ta'ala itu dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Yang mana siksaan itu tidak akan mampu kita tanggung sama sekali. Tidak akan mampu kita tanggung sama sekali. Terbah kot jalan pun sakit jangan apa kan. Ini kena siksa. Lagilah teruk. Dan yang ketiganya muqaddimah taubat itu ialah engkau bahawa engkau menyebut lemahnya engkau dan berkurangnya daya upaya engkau padanya. Apa padanya tu? Pada siksaan Allah Ta'ala. Kita kena sebut, kita kena ingat bahawa lemah diri kita dan kurangnya daya upaya kita padanya, yakni pada siksaan Allah Ta'ala. Kerana orang yang tidak mampu menanggung panas matahari, tidak mampu menanggung tumbukan, boleh kalau boleh tumbuk dah, atau bukan jahat tumbuk dah.
Lagi apa dia lagi? Kena ketik dengan semut pun tak boleh tanggung dah. Lagi panas, macam mana hang nak tanggung panas api neraka? Kalau matahari sendiri pun hang tak boleh tahan. Panas matahari pun tak boleh tahan. Seorang sahabat saya kerja dengan majlis daerah. Daerah mana wallahu a'lam, saya tak abang lah. Tapi di Malaysia ni lah. Buat kerja musim panas, tengah panas. Musim panas. Pergi habaq kat buah mereka, hari ni panas yang amat. Jadi mereka punya pengurus bagus. Ada allowance panas. Buat kerja tengah panas, ada allowance panas. Saya pun baru pertama kali dengar. Oh, rupanya buat kerja tengah panas pun ada allowance panas. Dia ada allowance panas. Makna kata apa? Teruknya buat kerja tengah panas. Sampai ada allowance duduk panas, tengah panas pun ada allowance. Hak tu baru panas matahari. Dia kena panas neraka jahanam lagi tak boleh. Lagi apa dia lagi? Macam mana pula? Kalau kena tumbuk dengan polis, kena tumbuk dengan penjahat pun kita tak boleh nak tanggung. Bagaimana pula kena tibai dengan cemati daripada malaikat Zabaniyah? Kena ketik semut pun tak lepas habis. Macam mana pula kena ketik? Ketik ni bahasa Kedah. Bahasa KL dia sebut patuk. Kedah patuk. Kalau bahasa Arab dia panggil las'a. Bahasa Inggeris saya tak tahu, Ustaz ingat lah. Kita tak tahu bahasa Inggeris. Orang kata ya aje lah. Kalau kena ketik dengan apa? Dengan ular. Ular pula diumpamakan besar, umpama apa? Leher unta. Lagi kena ketik dengan apa? Kala jengking dalam kubur. Bagi duk bayang pula kepala kita ni, boleh ke ular besar ni masuk dalam kubur ni? Kerja Allah Ta'ala, dia nak buat nah. Dia tak mau buat, ikut dia. Satu tu dia berhajat pada hukum makan, hukum adat. Kalau tak mengaji hukum makan, hukum adat, semua dia pakai akal. Duk pakai akal, duk nilai dengan adat dia. Lagi apa dia? Kena ketik dengan kala jengking yang sebesar barol. Barol ni di antara kuda dengan unta, dia pertengahan. Antara kancil dengan X70 contoh bila. Maka dia pertengahan. Boleh jadi pesona. Boleh jadi pesona ataupun proton segar. Dia pertengahan tu. Barol. Jadi kalau dah mai mendatang tu mai ketik pun tak boleh, tak mampu dah. Ni hak semut pun tak mampu, kalau dalam kubur lagu mana? Maka yang ketiga mukadimah taubat, mesti kita ingat kita semua benda kita tak mampu nak tanggung. Kalau siksa macam tu kita takkan mampu nak tanggung. Takkan mampu nak tanggung. Haitsu la yas'urun aw ya'khuzahum fi takhallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khuzahum ala takhawufin fa inna rabbakum la raufur rahim. Boleh merasa aman bahawa Allah Ta'ala tidak akan menjadikan bumi menelan mereka, ataupun menurun azab ke atas diri mereka sedang mereka tidak sedar, ataupun Tuhan akan menyiksa mereka kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan akan menyiksa mereka ketika mereka dalam perjalanan, sedang mereka tidak dapat menolak. Yang kata dalam perjalanan iaitu siang hari dan malam hari, itu disebut, tafsir sebut iaitu antara siang dan malam tu kita dikira sedang berjalan. Sedangkan mereka tidak dapat menolak, ataupun dia akan menyiksa mereka dengan beransur-ansur, kerana Tuhanmu Maha Penyantun dan Penyayang. Ataupun Allah Ta'ala akan siksa satu hamba tu, satu makhluk tu, dia tak siksa sekaligus, dia buatnya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Baik, belakang ni terus doa, kita masuk doa. Apa sebab kita kena bertaubat? Apa sebab kita kena bertaubat? Masuk waktu lupa dah. Masuk dah. Sikit lagi. Baik. Kenapa kita dituntut bertaubat? Yang pertamanya, supaya menghasilkan bagi kita itu taufik untuk melakukan taat. Apa taufik itu? Iaitu kekuatan.
Kekuatan. Menghasil bagi kita itu kekuatan melakukan taat, sebab tu kena taubat. Kerana diumpamakan dosa itu umpama apa? Umpama satu benda yang sial, ataupun kita kata benda yang buruk. Benda yang buruk inilah akan mengharamkan apa dia? Mengharamkan taat. Mengharamkan taat. Dia akan jadi berat badan kita. Dia akan jadi berat badan kita, kerana dosa itu memberat-beratkan orang nak melakukan, memberat-beratkan keringanan melakukan kebaikan dan juga kesungguhan dalam melakukan taat. Sebab itu kena buang dosa. Sebab tu orang yang dia tak taubat ni, dosa makin tambah, akhirnya dia hilang terus. Untuk bertaat dia tak ada, gerun-gerun takut apa, takwa tak ada, hilang. Akan hilang terus dari diri dia. Kenapa hilang? Kerana orang yang berterusan di atas dosa, dia akan menggelapkan hati. Bila menggelapkan hati, dia akan tutup mata hati. Mata hati tak nampak dah. Hakikatnya mata hati datang pada apa? Nur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri cahaya nak menunjuk kepada jalan. Maka kita akan dapati bahawa hati itu duduk di dalam gelap dan menjadi semakin keras. Maka tiada lagi apa, bersih ia ataupun jernih hati tadi. Dia tak malah satu benda lagi, iaitu lazat dan manis dalam ibadat. Manis dalam ibadat. Macam orang mengaji, mengaji 30 tahun, kalau hang maksiat tak mau tinggal, habis hang takkan faham apa, hang tak boleh ilmu sekupang pun tak dapat. Subah dengan Al-Quran juga. Makan benda syubhat. Lagi benda lagi. buat maksiat. Agak-agak boleh habis 30 juzuk. 30 tahun pun belum tentu dia boleh nak ingat. 30 tahun pun belum tentu dia nak ingat. Maka dia kena buang dulu tu. Dia kena buang dulu. Jadi sebahagian orang yang dia dapat halawah, kemanisan ataupun lazat dia dengan ilmu, maka benda lain akan fana bagi dia. Habis hancur halin. Habis hancur halin. Hang mai lah cerita tentang apa pun dia tak mau, dia nak pergi ngaji je. Hang cerita api lah tentang apa pun, dia tetap Al-Quran dia. Nak boleh tu, salah satunya kena sentiasa bertaubat, supaya datangnya taufik, kekuatan untuk melakukan apa? Taat. Melakukan taat. Baik. Sebab tu ada satu hadis Nabi sebut, jika satu orang itu tidak kuat dia untuk bangun malam dan berpuasa pada siang hari, maka ketahuilah fa'alam annaka makbulun. Maka ketahuilah engkau itu makbulun. Apa makbulun tu? Terbelenggu. Apa yang membelenggu dia? Qad kabbalatka khati'atuka. Sesungguhnya yang membelenggukan engkau itu adalah dosa-dosa engkau. Dosa-dosa engkau tu malam nak tidur takut tak boleh jaga subuh. Malam nak tidur tak boleh nak jaga subuh, tahu kita istighfar dulu, minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala tolong kita untuk bangunkan kita subuh. Bangunkan kita subuh. Jadi orang yang mengaji ni dia kena mengkit sekurang-kurangnya 1 jam sebelum subuh, untuk hafal Quran, untuk hafal matan, untuk ulang kaji. Jadi di sekolah kami memang mereka bangkit awal pukul 4 pagi, mereka bangkit dah 4.30 mereka bangkit dah. Kalau subuh lewat mereka bangkit 4.30, kalau subuh awal mereka bangkit pukul 4. Jadi bangkit awal. Kita boleh tengok kalau yang dia ni benda-benda syubhat dia jangan makan, insya-Allah dia senang dah bangkit subuh. Hak yang jenis tak jaga makan, hak jenis buah ni dia payah sikit nak bangkit subuh. Dia dah bangkit dah subuh, tapi dia tawaf. Ustaz pergi dalam dewan sembahyang, kat tempat sembahyang tak ada. Pergi kita tengok dalam tandas, dia tidur dalam tandas. Dia boleh tidur dalam tandas. Hari ni jumpa dalam tandas, esok cari tak jumpa lagi. Di tapak projek duduk kat rumah bangla, ada papan, tak tentu boleh tidur kat tu. Hari ni kita tak tahu nak kata apa. Bila dah berat hati, habis. Dia panggil nasyat, sungguh-sungguh dengan ibadat tu dia tak ada. Dia tak ada.
Terus lagi. Yang keduanya, kenapa kita kena bertaubat? Supaya diterima ibadat-ibadat kita. Supaya diterima ibadat kita. Umpama kita berhutang dengan seseorang, hutang tak bayar tapi bagi hadiah. Bagi hadiah. Mana hutang, mana taubat tu? Taubat tu tak mau nak taubat. Tetapi gaduh nak buat ibadat. Macam mana nak buat ibadat kalau tak taubat? Hak hutang tak bayar lagi, tapi duk mabuk hadiah. Bagi iPhone 11 Pro, bagi hak tu, bagi hak ni, bagi macam-macam. Tapi taubat tu tak buat lagi. Maka seolah-olah dia sedang berhutang dengan Allah Ta'ala, tapi tak melaksanakan hutang, sengaja nak bagi hadiah. Sengaja nak bagi hadiah, maka ibadat tu tetap tak diterima. Tetap tak diterima. Baik, itulah yang keduanya. Keduanya. Baik. Jadi taubat, kita sebut bab taubat. Belakang ada doa. Allahumma ja'alna ya karim bitazkirika muntafi'in wa likitabika wa rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in. Tawaffana ya rabbana al-muslimin wa alhiqna bis salihin wa walidina wa ahbabana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami sentiasa mengambil ingatan, mengambil ingatan dari amaran-Mu, mengikut jejak langkah kitab dan rasul-Mu, sentiasa berkumpul dalam ketaatan-Mu. Wafatkanlah kami, wahai Tuhan, dalam beragama Islam, dan himpunkanlah kami bersama-sama para salihin dengan datuk nenek serta kekasih-kekasih kami. Turunkanlah rahmat ke atas kami, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi kita tumpang untuk ada peluang untuk bertaubat, maka kita kena bertaubat. Baik. Orang yang tidak sempat bertaubat lagu mana? Anak murid saya tanya, Ustaz, satu soalan. Kata dia, hang berkata soalan daripada masuk sini dah 100 soalan tanya. Satu soalan tak habis-habis. Patut kena buat nombor, Ustaz, soalan yang ke-500 Ustaz. Baru kita faham. Ada banyak soalan. Orang ni Ustaz, dia hidup dia Ustaz, buat maksiat 24 jam Ustaz. Lepas tu satu hari naik kereta accident. Kepala ni berantuk. Jadi lupa ingatan. Jadi lupa ingatan. Jadi dia sempat bertaubat, dia tidak sempat bertaubat. Bila kata tidak sempat bertaubat, macam mana diri dia Ustaz? Syurga ke neraka? Itu kita nak jawab lagu mana? Itu nak jawab lagu mana? Baik. Jadinya jadinya disebut dalam kitab Jawharatul Tauhid Imam Lakhani, wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut wa lam yatub min zambihi. Barang siapa yang mati ia, wa lam yatub, wa man yamut wa lam yatub, orang yang dia mati ia, wa lam yatub, kemudian dia tidak sempat bertaubat pula, min zambihi, daripada dosa-dosanya, maka jawapan apa dia? Fa amruhu, maka urusannya itu mufawwadun, kita serah bulat-bulat, li rabbih, kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya. Saya ada tengok satu ceramah, bukan di negeri Kedah, di belah-belah pantai timur, sebut bahawa Nabi tak pernah buat pun. Lepas kita sembahyang jenazah, kita buat apa? Apa kamu kata pada jenazah ini? Baik. Apa kamu kata pada jenazah ini? Baik. Apa kamu kata pada jenazah ini? Baik. Pada hakikatnya dia hidup, dia mati curi elektrik, sangkut di wayar atas. Mati apa ni? Mati lumba haram. Masukkan orang dalam neraka. Kita tak lari jauh dengan iblis. Tak lari jauh pada iblis. Maka kita sebut baik ni kerana ramai-ramai nak mendoakan ia mati dalam keadaan baik, sekalipun hidupnya dahsyat. Dahsyat buat jahat lah. Boleh jadi ketika mana dia nak potong elok nyawa dia nak habis, dia sempat bertobat. Wallahu alam, kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita kata dia mati accident lumba haram, mak rempit, rupanya dia kalut nak balik, mak dia sakit
Kebetulan lalu kat atas highway, duduk dengan game mak rempit sekali, duduk pecut laju nak balik, tiba-tiba accident, mati tentu. Kita tuduh dia mak rempit. Sebab tu kena husnuzan itu paling banyak dalam hati kita. Hatta walau orang tu kita nampak pada zahir tidak sempat bertaubat, tidak sempat bertaubat. Di satu kampung saya mengajak, tengah-tengah mengajak, tiba-tiba heboh sama-sama orang perempuan. Kawan ni meninggal dah, baru meninggal pagi tu, pukul 6 pagi lepas dia sembahyang subuh. Jadi orang lenggeng biasa, orang perempuan kata dia apa, hidup dulu tak pernah duli apa, macam-macam, zalim lah apa lah semua. Tapi mati dia mati baik. Maknanya kita tak tahu kesedaran dia tu lagu mana. Kita hukum pada zahir, kita serah pada Allah Ta'ala. Zahir kita nampak ke tu. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Yang baik itu datang pada Allah Ta'ala, yang lemah itu dari saya sendiri. InsyaAllah ada masa ketika kita berjumpa pada bulan hadapan. Di bawah tajuk bahaya panjang harapan, dia panggil tulul amal. Tulul amal, boleh tak panjang cita-cita? Saya ni kalau ada duit 30,000, saya ingat nak pergi umrah. Saya ingat kalau ada dalam umrah mahal 10,000 lah, kat tu pula lebih kurang. Jadi macam mana? Saya kalau ada duit lebih ni, saya ingat nak beli Mercedes 10 biji. Boleh ke tak? Jadi panjang kat angan-angan tu. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia bulan depan. Lagu tu lah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din, mu'allimna ta'wil wahdina 'alal haqq wa ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.